Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Ghaffar dari kelas DDT 1A Section 2. Hari ini saya ingin bentang tentang Problem Based Exercise 2 yang bertajuk File Allocation. Yang pertama, saya ingin ceritakan tentang Contiguous File Allocation. Contiguous File Allocation terdapat satu directory table atau entry directory yang menunjukkan file, start dan length, di mana file ni menunjukkan file kita file kita bermula dan length panjang file kita. Sebagai contoh, ini entry directory kita, file, start dan length, dan ini adalah kita punya disk. Contoh yang pertama, chapter 1, nama file kita, dan dia bermula dengan start, iaitu di blok 2, dan length panjangnya adalah 3. Jadi dia akan bermula di blok 2 dan panjangnya adalah 3, iaitu 2, 3 dan 4. Jadi dia ada 3 blok. Sebenarnya dia ada length 3. Sebenarnya chapter 2, file yang kedua, dia bermula dengan blok 17 dan panjangnya adalah 5. Chapter 2 bermula di blok 17 di sini, di chapter 2, dan panjangnya, lengthnya adalah 5. So, dia akan menjadi ada 5 blok. Begitulah juga seterusnya dengan chapter 3, chapter 4 dan chapter 5. Setiap file yang disusun adalah bersebelahan. Ini adalah untuk Contiguous File Allocation. Seterusnya, yang kedua, saya akan cerita tentang Link Allocation. Link Allocation diberi directory table atau entry directory dengan diberi file, start dan end. Berbeza dengan Contiguous File Allocation tadi, dia beri file, start dan length, tapi entry directory untuk link allocation adalah file, start dan end. Sebagai contoh, file dia adalah NTFS, dia bermula dengan 15 dan berakhir dengan 26. Untuk link allocation pula, dia telah beri sequence of node, iaitu nombor file-file kita yang bersambung, iaitu link allocation base. So, dia akan nombor-nombor ini adalah file-file blok yang akan kita sambung. Okey, sebagai contoh, start 15, end 26. So, dia akan bermula dengan blok 15 dan dia akan habis, dia akan sambung dan terakhirnya EOF dia atau end of file dia adalah dekat blok 26. Seperti yang sequence of node ditulis, dia adalah 21, 22, 16, 31, 5, 9 dan EOF, end of file. Penggunaan file, penyusunan file untuk link allocation tidak mengikut bersebelahan. Ia adalah berterabur. Dia tidak bersebelahan seperti Contiguous File Allocation. Sebelum saya terlupa, untuk Contiguous File Allocation, kelebihannya adalah untuk pencarian file ia lebih cepat, tapi dari segi penggunaan memori tidak cekap, kerana dia akan membazir file di sini, kerana dia memerlukan ruang yang bersebelahan. Jadi, untuk penyusunan atau pencarian file akan lebih cepat
kerana ia bersebelahan, tetapi untuk penggunaan memori ia tidak begitu baik. Untuk link allocation, kelebihannya adalah dari segi penggunaan memori ia baik, ia cekap, dan dari segi pencarian penyusunan fail ia agak lambat kerana ia bersepah atau berterabur, jadi dia akan mengambil masa untuk buat pencarian. Seterusnya, iaitu file allocation yang terakhir saya akan terangkan adalah index file allocation. Untuk index file allocation, untuk entry table-nya adalah dua sahaja, iaitu file dan index block. Index block ni adalah blok yang di mana blok utama, ia akan pergi ke file-file yang seterusnya. Itu dinamakan index block. Index point node ni adalah nombor file, blok-blok file yang akan dipecahkan, yang dia akan pergi daripada index block tersebut. Sebagai contoh, ini adalah disk dan 18 adalah index block yang telah ditulis, dan index point node adalah blok-blok yang akan menjadi file, arah file yang akan dipergi dari index block ni. Seperti contoh, index block point node 8, 0, 31, 27, 14 dan 22. Dan akhir sekali, EOF iaitu end of file. 8, 0, 31, 27, 14, 22 dan end of file. Penggunaan penyusunan disk, penggunaan dan penyusunan file untuk index file allocation ia agak berterabur. Dia tidak menggunakan bersebelahan. Dan kelebihan untuk penggunaan file allocation, index file allocation ni ialah dia memberikan akses yang cepat kepada blok file, tetapi penggunaan memori yang tidak cekap. Itu adalah 3 contoh file allocation yang saya telah terangkan. Yang pertama adalah contiguous file allocation. Yang kedua adalah link allocation. Yang ketiga adalah index file allocation. Okey, itu saja dari saya, dari Muhammad Hakim bin Muhammad Ghaffar. Terima kasih.